Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idham Solibi Saad. Sebagai pendahuluan, mari kita lihat apa itu etika dan peradaban. Etika merupakan satu standard menyeluruh mengenai benar atau salah yang menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia. Peradaban pula merupakan satu sistem dan tahap perkembangan sosial suatu bangsa seperti kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Secara ringkasnya, peradaban Islam bermula ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Selepas kewafatan baginda, kerajaan Islam telah berkembang di Barat dan Asia Tengah. Perkembangan ini telah membuatkan umat Islam berpecah dan munculnya banyak kerajaan Islam yang lain. Namun kemunculan kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah dan kerajaan Turki Uthmaniyah telah menjadi satu empayar yang terkuat dan terbesar di dunia. Pada ketika ini, kerajaan Islam mempunyai tempat-tempat pembelajaran ilmu yang hebat serta lahirlah banyak ahli-ahli sains, ahli-ahli falsafah dan sebagainya, terutama pada zaman keemasan Islam. Namun, pada kurun ke-18 dan ke-19, banyak kawasan-kawasan Islam yang telah jatuh ke tangan penjajah Eropah. Empayar Turki Uthmaniyah merupakan empayar Islam terakhir selepas Perang Dunia yang Pertama. Sekian itu sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syaziz dan tajuk yang diberi iaitu adalah. Apa itu adalah? Menurut kamus bahasa adalah bermaksud adil atau keadilan. Menurut Barat adalah bermaksud justice atau fairness. Menurut Islam pula adalah berasal dari perkataan Arab iaitu al-al. Al berasal dari Asmaul Husna yang bermaksud Allah itu Maha Adil. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW teladan yang terbaik. Berdasarkan surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh yang terbaik. Berdasarkan pendapat Michael Hart dalam bukunya The 100 Records, The Most Influential Person in History, beliau menyatakan my choice of Muhammad to lead the list of the world most influential person may surprise some reader and may be questioned by the others. But he was the only man in history who was supremely successful on both religious level and secular level. And his influence is still powerful and pervasive. Seterusnya, haji atau umrah menjadi tanda Islam itu syumul. They were all colored from blue eye blonde to black skinny African, but we all participated in the same ritual, displaying a spirit of unity and brotherhood that might as well in America. Allow me to believe that never could exist between white and black. Ayat di atas merupakan kata-kata Malcolm X. Beliau menyatakan bahawa umrah atau haji dilaksanakan oleh umat Islam itu bebas dari segala bentuk ideologi atau pemikiran yang merosakkan segala moral atau akhlak manusia sendiri. Pada masa sama Islam itu bebas daripada rasis dan Islam itu adalah adil. Seterusnya, contoh keadilan Islam. Ibadat zakat dan korban menjadi contoh keadilan Islam. Dengan aktiviti ini kita dapat membantu golongan kurang berkemampuan atau asnaf untuk turut bergembira dan bersyukur kepada Allah. Selain itu, hukum hudud menjadi keadilan Islam yang merupakan hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan melaksanakan hukum hudud, keadilan dapat ditegakkan dan perbuatan dilarang dan akan berkurangan seperti meminum arak, berzina dan sebagainya. Seterusnya, perbezaan keadilan Islam dengan Kristian. Menurut sudut penyebaran Kristian mempunyai slogan gospel Good and Glory yang menjadi matlamat penyebaran agama mereka. Belanda dan British pada zaman itu mempunyai tujuan lain iaitu menyebarkan agama Kristian. Di Indonesia, Belanda memaksa mereka untuk memeluk Kristian demi kesejahteraan dan keselamatan diri mereka. Di tanah Melayu pula, orang Melayu menentang British untuk melindungi dan menjaga Islam itu daripada lenyap dari tanah Melayu. Dari segi layanan, berdasarkan sejarah kejatuhan Abbasiyah, pemerintah kafir pada masa itu memberi 3 pilihan kepada umat Islam ketika itu. Yang pertama, orang Islam mesti memeluk agama Kristian untuk tinggal di situ. Yang kedua, sekiranya tidak mahu memeluk Kristian, hukuman adalah mati.
Dan yang terakhir, tinggalkan Abbasiyah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perbuatan yang seterusnya iaitu Hafizi. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Hafizi bin Nurdin dan saya daripada kelas ED 249 2B. So hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk syaja'ah. Jadi apakah itu syaja'ah? Syaja'ah dalam bahasa Arab bermaksud keberanian atau kegagahan, iaitu seseorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu yang menimpa terhadap diri dia. Seperti keberanian dalam mengerjakan sesuatu perkara. Syaja'ah daripada segi istilah perlu bermaksud keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Di dalam Al-Quran juga terdapat beberapa surah yang berkaitan dengan sifat Asy-Syaja'ah, dan antaranya ialah surah Al-Anfal ayat 15 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang mengejar kalian, maka janganlah kalian membelakangi mereka. Ayat tersebut mengajar kita untuk tidak putus asa dalam menghadapi segala dugaan atau ujian, kerana Allah SWT sentiasa bersama kita dan menyokong kita. Sekarang, mari kita teruskan dengan contoh-contoh sifat Asy-Syaja'ah dalam kehidupan seharian kita. Seperti yang kalian tahu, pada tahun 2020, dunia telah digemparkan dengan pandemik COVID-19. Ribuan manusia telah meninggal dunia akibat penyakit ini. Kita sebagai seorang Muslim haruslah mempunyai sifat Asy-Syaja'ah dalam mengharungi musibah ini. Seseorang itu dapat dikatakan mempunyai sifat Asy-Syaja'ah jika mereka memiliki daya tahan yang besar untuk menghadapi kesulitan dan penderitaan, termasuk ujian pandemik COVID-19 ini yang tidak ataupun belum jelas pengakhirannya. Dan akhir sekali untuk Asy-Syaja'ah ialah perbezaan syaja'ah dalam Islam dan bukan Islam. Untuk membezakan keberanian atau syaja'ah dalam Islam dan bukan Islam, kita boleh mengambil kisah Ali bin Abi Talib yang hampir terbunuh demi menggantikan Rasulullah sebagai perbandingan di antara syaja'ah dalam Islam dan bukan Islam. Seperti mana yang kalian tahu, Ali bin Abi Talib ialah menantu Rasulullah. Ali bin Abi Talib, Rasulullah dan Abu Bakar ketika itu berada di Mekah. Orang-orang Quraisy di Mekah pada ketika itu sangat membenci Rasulullah dan tidak ragu-ragu untuk membunuh siapa sahaja yang mengikuti Rasulullah. Dan pada suatu malam, orang Quraisy berkumpul dan mengelilingi rumah Rasulullah untuk membunuhnya. Dan pada ketika itu, Ali bin Abi Talib membuat keputusan untuk menyamar sebagai Rasulullah. Ali bin Abi Talib menyamar sebagai Rasulullah dengan memakai pakaian Rasulullah dan berbaring di atas katil beliau. Walaupun keadaan ketika itu sangat berbahaya, tetapi Ali bin Abi Talib berani untuk melaksanakannya. Setelah tiba waktu tengah malam, orang-orang Quraisy menyerbu masuk ke dalam rumah Rasulullah dan mereka memberitahu bahawa diorang ingin membunuh Rasulullah. Dan pada ketika itu, Ali bin Abi Talib bangun daripada katil itu dan mengatakan bahawa dia bukanlah Rasulullah. Setelah mengetahui perkara berikut, orang-orang Quraisy keluar ataupun beredar daripada rumah itu dengan perasaan kecewa. Jadi, keberanian Ali bin Abi Talib ini yang menyamar sebagai Rasulullah telah menyelamatkan nyawa beliau. Manakala, bagi agama Kristian, pengikut Yesus tidak mempertahankannya dan membiarkan Yesus disiksa dan disalib di khalayak ramai. Perbuatan tersebut sangatlah berbeza dengan pengikut Rasulullah yang sanggup bermatian demi menyelamatkan Rasulullah. Sekarang saya serahkan kepada penyampai seterusnya. Terima kasih Hafizi. Sebelum saya pergi lebih mendalam, saya Muhammad Saifullah bin Fauzi akan menerangkan subtopik kita yang seterusnya, iaitu hikmah. Okey, pernahkah anda mendengar perbualan yang berkait dengan hikmah seperti ada hikmah di sebalik yang berlaku, yang mana kebiasaannya kita dengar apabila seseorang itu ditimpa musibah, sebagai contoh kematian ahli keluarga.
Maka apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan hikmah? Banyak pandangan yang telah dikongsikan mengenai definisi hikmah dan kebanyakannya membawa maksud yang seakan-akan sama, iaitu kemampuan atau kebolehan akal seseorang makhluk itu dalam memahami hukum-hukum syariah Islam dan meletakkan sesuatu perkara pada waktu dan tempat yang seharusnya. Dalam Al-Quran juga telah menjelaskan bahawa dengan adanya hikmah, manusia itu mampu untuk mendapatkan kebaikan serta kelebihan dalam diri seseorang maupun dalam kalangan masyarakat. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 269 yang bermaksud Allah memberikan hikmah, yakni kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberi hikmah sungguh telah diberi kebajikan yang banyak dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Terdapat banyak contoh yang boleh kita kaitkan dengan hikmah, tetapi di sini saya ingin memfokuskan kepada isu semasa yang sedang melanda, iaitu pandemik COVID-19. Jika kita lihat dalam sudut positif dan berpegang kepada konsep hikmah itu sendiri, dalam situasi ini membolehkan kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di sisi keluarga. Contoh mudah ialah kita dapat solat berjemaah bersama keluarga, yang mana ianya mampu mengeratkan hubungan kekeluargaan serta mendekatkan diri dan juga keluarga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita akan lihat pula perbezaan hikmah dalam Islam dengan agama-agama lain serta golongan atheist. Perbezaan yang ingin saya kongsikan di sini adalah hikmah sakit dan pengguguran dosa, yang mana dalam satu hadis yang berbunyi tidak ada satu pun musibah, yakni cubaan yang menimpa seseorang Muslim berupa duri atau semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat darjatnya atau menghapuskan kesalahannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini jelas menunjukkan perbezaan hikmah dalam Islam dengan agama lain seperti Kristian yang berpendapat bahawa sesiapa yang mempercayai Yesus, maka dosa-dosa mereka akan ditanggung oleh Yesus. Sekian daripada saya, seterusnya kita akan pergi kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai iffah. Pertama sekali, kita akan membincangkan definisi iffah. Secara dasarnya, iffah dari segi bahasa adalah menahan. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, iffah merupakan pengekangan hawa nafsu. Golongan manusia yang termasuk dalam ciri-ciri ini ialah orang yang mempunyai kelakuan yang sempurna. Dari segi istilah agama, iffah merupakan menahan diri sepenuhnya dari melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Dalam erti lain juga, iffah merupakan menahan diri daripada meminta-minta. Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai iffah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menjelaskan mengenai iffah ini. Antaranya ialah seseorang yang belum berkahwin haruslah memiliki iffah, iaitu menjaga kehormatan dirinya. Ini disebut dalam surah An-Nur ayat 33. Dari ayat ini, kita akan dapat lihat bahawasanya orang-orang yang belum berkahwin, sama ada lelaki atau perempuan, hendaklah sentiasa menjaga kehormatan dirinya. Selain itu, di dalam Al-Quran juga ada menyatakan kepada kita supaya tidak meminta-minta walaupun dalam keadaan yang susah atau miskin. Ini dapat dilihat melalui surah Al-Baqarah ayat 273. Menerusi ayat ini dapat dilihat bahawa walaupun miskin, tidak semestinya perlu untuk meminta-minta dari orang lain. Seterusnya, bagaimana untuk menjadi afif dan afifah? Orang yang memiliki iffah ini digelar sebagai afif bagi lelaki
dan afifah bagi perempuan. Untuk menjadi golongan seperti ini, seorang itu hendaklah bersabar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Namun pada hari ini, kita sendiri dapat melihat bahawa bukan mudah untuk mencari golongan-golongan seperti ini. Antara ciri-ciri seorang afif dan afifah ialah sentiasa menundukkan pandangan dan sentiasa menjaga kemaluan. Selain itu, tidak menjabat tangan dengan lainan jantina atau lainan jenis yang bukan mahram. Akhir sekali, perbezaan antara ifah dalam Islam dan bukan Islam. Perbezaan yang dapat dilihat ialah Islam sangat menjaga kehormatan diri umatnya, di mana umat Islam mempunyai batas-batasnya dalam setiap aspek. Islam membenarkan untuk bersentuhan hanya jika sudah menghalalkan antara satu sama yang lain dengan cara berkahwin. Manakala bukan Islam, dilihat bebas dalam bergaul dan bersentuhan dengan sesiapa sahaja tanpa perlu menghalalkan. Antara sebab Islam menyuruh umatnya untuk sentiasa menjaga kehormatan diri adalah untuk tidak mahu menimbulkan fitnah serta untuk menutup pintu maksiat. Sekian itu sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan pembentang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua. Hari ini saya akan menyampaikan tentang apakah itu huriyah. Huriyah ataupun dalam bahasa Melayunya kebebasan bermaksud kebolehan seseorang untuk melakukan apa sahaja yang diingini. Bila kita sebut tentang kebebasan, pasti kita akan terfikir tentang kebebasan negara kita daripada penjajah pada suatu masa dahulu. Namun, itu secara umumnya. Hari ini kita akan pergi kepada kebebasan, aspek kebebasan dalam Islam. Kita akan membincangkan tentang beberapa aspek dalam kebebasan, iaitu yang pertama, kebebasan beragama, yang kedua, kebebasan memberikan pendapat, dan yang ketiga, kebebasan untuk mencari harta. Jadi, kita akan pergi kepada kebebasan yang pertama, iaitu kebebasan beragama. Allah SWT telah menjadikan setiap individu dengan kebebasan individu masing-masing, terutamanya bagi umat Islam. Namun, kebebasan beragama sebagai seorang umat Islam terikat dengan syarat bahawa kita akan menjadi khalifah dalam memperjuangkan agama Islam itu sendiri. Tugas sebagai khalifah merupakan matlamat utama untuk umat Islam kerana kita dijadikan untuk memperjuangkan agama Islam dan memperkembangkan lagi agama ini. Allah juga menegas sekeras-kerasnya umat Islam yang ingin keluar daripada agama Islam ataupun murtad. Selain itu, agama Islam juga bukanlah agama yang memaksa seseorang untuk menganutinya. Jadi, semua orang mempunyai kebebasan untuk memilih agama mereka masing-masing. Namun sebagai umat Islam, kita tidak dibenarkan untuk keluar agama Islam atau murtad. Baiklah, kita akan pergi kepada jenis yang seterusnya, iaitu kebebasan dari segi memberikan pendapat dan menyuarakan pendapat tersebut. Setiap individu mempunyai kebebasan untuk menyuarakan pendapat kerana kita dijadikan tidak sempurna. Kita akan melakukan kesilapan. Oleh itu, kebebasan untuk bersuara merupakan satu aspek yang penting kerana kita dapat menyuarakan pendapat kita dan membetulkan pendapat-pendapat yang kurang benar. Umat Islam juga diberikan kebebasan untuk menyuarakan pendapat. Namun, pendapat yang disuarakan perlulah tidak bercanggah dengan kebenaran dan tidak membawa keburukan kepada individu serta masyarakat. Dan akhirnya, jenis kebebasan yang terakhir ialah kebebasan untuk mencari harta. Harta bermaksud barang-barang yang berharga yang dimiliki oleh seseorang. Umat Islam juga digesa untuk mencari harta dengan cara yang halal, dengan cara yang halal dari sumber yang halal. Seterusnya, kita akan pergi kepada perbezaan aspek kebebasan Islam dan bukan Islam. Oleh itu, kita akan mengambil contoh gerakan liberal untuk membuat pembandingan. Jadi, apakah itu liberal? Liberalisme merupakan suatu gerakan yang menggunakan
kebebasan sebagai dasar untuk membina sebuah negara. Mereka menolak ajaran agama. Mereka juga beranggapan bahawa manusia mempunyai kebebasan mutlak, iaitu kebebasan tanpa halangan. Berbanding dengan liberalisme barat, kebebasan dalam Islam masih lagi terikat dengan ajaran-ajaran Islam. Baiklah, itu saja daripada saya. Kita akan teruskan dengan kesimpulan. Terima kasih Amin. Jadi berdasarkan topik yang telah kami nyatakan sebentar tadi, kesimpulannya konsep-konsep seperti adalah iaitu keadilan, syaja'ah keberanian, hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala serta ifah dan huriah yang masing-masing membawa maksud menjaga kehormatan diri dan kebebasan. Konsep-konsep ini merupakan aspek yang sangat dititik beratkan oleh Islam dalam etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai. Seterusnya, bagi melahirkan peradaban di Malaysia, kita mestilah mempunyai strategi dan pemikiran serta perbuatan yang bercorak komprehensif dan holistik dalam evolusi budaya yang pelbagai. Pengetahuan berkaitan Islam adalah sangat-sangat penting bagi merangka pembentukan peradaban di Malaysia. Maka kita sebagai rakyat Malaysia haruslah berganding bahu bagi melahirkan masyarakat yang bersatu padu, aman damai dan saling menghormati pada masa akan datang. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.